Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya seperti biasalah di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya, terutamanya apabila kita bercakap tentang bahang PRU yang dikatakan mungkin akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini. Dan topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah permuafakatan politik ke arah keharmonian negara. Dan bila kita bercakap tentang permuafakatan politik ini, bagi saya kalau kita lihat kepada lanskap politik negara kita, memanglah ianya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Dan saya ingin menekankan bahawa mungkin juga permuafakatan politik ini boleh dikaitkan dengan gabungan parti-parti politik yang ada di negara kita ini. Dan kalau kita kaji secara lebih mendalam lagi, boleh dikatakan di seluruh ataupun di negeri dan juga di peringkat federal sekalipun, parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya baik di peringkat negeri maupun pilihan raya umum itu sendiri merupakan gabungan parti-parti politik dari pelbagai background ataupun latar belakang, dan sudah pastilah ianya memberikan satu gambaran bahawa sesungguhnya permuafakatan politik itu boleh membawa ke arah keharmonian negara. Tetapi kita jangan lupa bahawa mungkin juga sejarah telah pun membuktikan bahawa kadang-kadang gabungan ataupun permuafakatan melalui gabungan parti-parti politik ini juga kadang-kadang memberi impak ataupun kesan yang tidak kita jangkakan. Dan kita mungkin masih ingat lagi apa yang berlaku sebenarnya bila kita lihat sendiri tentang gabungan yang dikatakan pada mulanya mungkin akan membawa berkat, tetapi akhirnya tidak kekal seperti yang dijangkakan. Dan sudah pastilah masih lagi bermain sebenarnya di fikiran kita bagaimana langkah Sheraton sebenarnya telah pun menjatuhkan gabungan politik PH ketika itu, dan sudah pastilah itu merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Baiklah, kita ada dua tetamu sebenarnya yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dan kita akan hubungi sekarang ini tetamu kita, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Shukri Shuib yang merupakan pensyarah kanan hak ehwal dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Doktor, sihat lah? Baik, Alhamdulillah. Wow, lama kita tak bersama sebenarnya. Ya, hari ini bertuah dapat bersama dengan Datuk Ketua. Alhamdulillah. Okey, kita nak bercakap tentang satu isu seperti yang saya katakan, merupakan isu yang cukup penting sebenarnya, terutamanya kita sudah mula merasakan tentang bahang pilihan raya umum yang dikatakan mungkin akan datang pada bila-bila masa saja. Sebab itulah kita memilih satu topik yang cukup menarik Doktor, iaitu tentang permuafakatan politik ke arah keharmonian negara. Bila kita sebut tentang permuafakatan politik itu sendiri, apa yang boleh Doktor fahami sebenarnya untuk kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita di program Ruang Bicara ini, Doktor? Ya, terima kasih Datuk dan juga Bernama. Kita melihat bahawa dalam konsep permuafakatan politik ini yang paling utama ialah persamaan di antara dalam blok kerajaan. Begitu contoh kita lihat bahawa ada gabungan dalam blok kerajaan itu sendiri, ya, bergabung antara satu sama lain untuk membentuk pentadbiran, ya, berfungsi sebagai sebuah kerajaan yang sah dan berfungsi dengan baik sehingga membolehkan aplikasi dasar serta pengurusan di sudut tadbiran awamnya dan juga di sudut politik ekonomi dapat berfungsi dengan baik dan berjaya. Dan pada masa yang sama juga kita melihat aspek permuafakatan ini, antara yang lebih penting ialah penyeragaman iaitu pandangan di antara blok kerajaan di dalam parlimen, Dewan Rakyat, bersama juga blok pembangkang. Kalau kita lihat antara ketua eksekutif dan juga ketua pembangkang itu bersama dengan pemimpin lain-lain parti di blok pembangkang itu dapat bersama-sama dan mengadakan satu pendirian khusus, ya, yang juga dinamakan sebagai satu perjanjian politik ke arah permuafakatan ini. Jadi ini adalah petanda bahawa dalam konteks aplikasi yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri selaku ketua eksekutif, ketua kabinet, ya, yang juga Perdana Menteri, ada memberikan satu gambaran jelas bahawa keluarga Malaysia itu elemennya adalah untuk membawa suatu penyatuan, membawa suatu permuafakatan
bawa juga bersama keharmonian walaupun bersifat sementara, tetapi kita melihat beberapa kubah utama iaitu pindaan terhadap perlembagaan dapat dilakukan walaupun kita melihat bahawa untuk meminda suatu rang undang-undang yang bersifat baru-baru ini berjaya dibentangkan itu yang melibatkan juga negeri-negeri Borneo seperti Sarawak kita lihat, dan baru ini pun kita melihat anti lompat kaki dapat 2/3. Jadi ini satu keharmonian di dalam Dewan Parlimen yang jelas bersama blok kerajaan dan blok pembangkang dapat bersama membina satu pemufakatan politik walaupun berlaku pertentangan ideologi, berbeza parti politik haluan politik itu berbeza dan juga kita melihat dalam aspek ini apabila pemufakatan itu jelas dapat dilihat di Parlimen tidak menjadi suatu seolah-olah apa yang diberikan gambaran sebagai target politik, badut dan sebagainya. Jadi ini mewujudkan satu elemen profesionalism di dalam politik, iaitu demokrasi profesional. Dan kita lihat elemen pemufakatan politik, keluarga Malaysia itu jelas mendokongi aspek perjuangan demokrasi profesional itu secara holistik dan komprehensif sebenarnya. Okey, saya juga nak dapat pandangan doktor sendiri daripada apa yang doktor sebut. Bila kita bercakap tentang permufakatan politik itu, memang kita dalam senario ataupun dalam lanskap politik Malaysia ini kita selalunya melihat kepada gabungan parti-parti politik yang ada di negara kita ini. Apakah doktor melihat juga bahawa gabungan parti-parti politik ini sebenarnya satu trend yang sudah biasa dengan rakyat Malaysia dan ianya sudah boleh diterima oleh rakyat Malaysia, dan menjelang pilihan raya umum yang akan datang ini sudah pastilah gabungan parti-parti politik mungkin akan lebih terselah dan masing-masing akan cuba untuk menarik ataupun apa saya nak guna istilah yang lebih tepat untuk memikat hati pengundi-pengundi nanti sebenarnya, doktor. Ya, buat masa sekarang ini Datuk Sedawi, seperti mana kita lihat keadaan begitu mendesak, nak mendirikan kerajaan pun tak boleh ada sebuah parti tunggal Kalau kita lihat gabungan Barisan Nasional sendiri pun tak boleh mendirikan kerajaan seperti mana sebelum ni 2018. Kita lihat juga Perikatan Nasional juga sedemikian apatah lagi mereka ditubuhkan selepas daripada pilihan raya dan selepas daripada langkah Sheraton itu. Begitu juga parti daripada Sarawak yang merupakan hasil daripada perpecahan yang berlaku dalam Barisan Nasional selepas daripada Mei 2018. Jadi dalam Pakatan Harapan juga sedemikian, mereka berpecah antara daripada parti yang berbagai-bagai membentuk parti yang tunggal dinamakan Pakatan Harapan tu, akhirnya mereka berpecah dan mewujudkan kita lihat langkah Sheraton itu berlaku, iaitu apabila pemimpin-pemimpin di dalam Pakatan Harapan itu sendiri sudah tidak sedia sekata. Jadi dalam konteks ini apa yang ada pada Malaysia ialah kita nak tubuh kerajaan. Jadi dalam blok kerajaan itu mesti ada sokongan lebih daripada separuh kerusi Dewan Rakyat. Jadi apa formula yang ada pada waktu itu ialah penyeragaman dan penyatuan parti-parti yang tidak menyokong Pakatan Harapan lah. Kerana Pakatan Harapan pada waktu itu kerajaan, jadi Barisan Nasional, kumpulan yang daripada Pakatan Harapan kemudian datang bersama-sama membentuk kerajaan yang dinamakan sebagai kerajaan Perikatan Nasional dan juga akhirnya sekarang ini kerajaan keluarga Malaysia yang didokongi juga oleh Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS dan lain-lain. Jadi gabungan-gabungan ni tak boleh kita harapkan supaya perkara ini berterusan. Takkanlah lepas PAU 15 pun kita nak melihat Malaysia ini mempunyai gabungan kerajaan yang fragile, yang apabila kita lihat berlaku sesuatu perkara yang tidak memihak kepada ahli badan legislatif, maka lompat kaki itu boleh berlaku. Jadi peristiwa seperti lompat kaki selepas pilihan raya dan sebagainya, kemudian berlaku serang menyerang antara sama lain bukan saja melibatkan blok pembangkang tetapi juga melibatkan blok kerajaan dengan kerajaan. Jadi rakyat susah hati sebenarnya dengan aspek ini, walaupun ada orang politik sangat seronok dan mereka menganggap ini satu pesta ataupun mereka nak menjadi hero dalam dewan dan sebagainya, nak mengambil hati pemimpin-pemimpin presiden-presiden parti mereka supaya mereka boleh jadi calon lagi dalam pilihan raya dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak sihat, ini tidak selaras dengan demokrasi profesional yang menuntut bahawa kita kena ada sebuah kerajaan yang kukuh
apa salahnya sekiranya rakyat memahami bahawa keperluan nak wujudkan kerajaan 2/3 seperti mana yang dinikmati oleh Barisan Nasional sebelum pilihan raya 2008. Ya, kalau kita lihat sebelum pilihan raya 2008, kerajaan Malaysia ini terdiri daripada semua parti gabungan dalam Barisan Nasional dan mendapat 2/3 majoriti, dan apabila adanya perubahan-perubahan dalam perlembagaan dan undang-undang dapat dijayakan tanpa rasa risau dan takut untuk dibentang di dalam Parlimen, dan kerajaan kita pada waktu itu sangat kukuh dan membolehkan dasar-dasar kerajaan dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Tetapi selepas 2008 maka berlaku orang kata kerajaan yang simple majority tak capai 2/3, sehinggalah pada 2018 iaitu jangka masa 10 tahun, 1 dekad. Ya, akhirnya yang kita lihat ialah kerajaan yang kita lihat walaupun dia tidak anarki tetapi menjurus ke arah sistem yang tidak berstruktur. Tidak berstruktur. Kalau kita katakan ini demokrasi, maka saya tidak yakin bahawa ini akan membawa kejayaan kepada negara secara jangka panjang. Secara jangka panjangnya ialah kita kena kembalikan. Kalau orang berkata bahawa kita nak jadi negara yang lebih demokratik, maka kita tak perlu kerajaan yang terlalu kuat 2/3. Bagaimana pula kalau kita lihat rakan kita di Singapura sebagai contoh. Di Indonesia yang ada penyeragaman antara perbankan dan juga parti kerajaan. Sehingga mereka berjaya menarik pelabur. Di Singapura pun kerajaan yang begitu kukuh di bawah PAP. Begitu juga apa yang berlaku di Jepun pada satu ketika dulu yang menyebabkan parti pemerintah LDP berjaya kembali sebagai kerajaan sampai hari ini. Jadi kestabilan kerajaan. Begitu juga kalau kita lihat di negara China pun mereka mengamalkan politik satu parti. Kita tak bolehlah menjurus ke arah demikian, kita mesti mengadakan pilihan raya. Apabila diadakan pilihan raya, di demokrasi profesionalnya ialah rakyat perlu melihat bahawa kejayaan negara untuk menjayakan dasar-dasar yang boleh memberikan kebaikan kepada rakyat dengan adanya orang politik yang berhemah dan faham mengenai apa yang boleh dilakukan oleh mereka kepada negara demi kelestarian rakyat. Ini yang lebih penting dan utama. Inilah kita nak pemuafakatan politik yang berlaku pada hari ini boleh diteruskan sehingga pilihan raya umum yang akan datang, pilihan raya 15 ini. Tetapi selepas pilihan raya 15, komposisi pemufakatan politik ini perlu berubah ke arah kestabilan, ke arah yang lebih stabil, bukannya jadi lebih fragile ataupun lebih mendukacitakan untuk pentadbiran negara yang bernama Malaysia. Okey. Saya juga nak dapat pandangan doktor lah. Kalau kita imbas kembali 21 hari bulan Ogos yang akan datang ini genaplah setahun sebenarnya pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan setakat ini kita melihat bahawa pencapaian yang telah pun ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mungkin menggembirakan jugalah rakyat Malaysia dalam usaha untuk meringankan tekanan kehidupan, terutamanya selepas kita mengalami pandemik COVID-19 dan juga keadaan sosioekonomi yang mungkin begitu mencabar sekali. Jadi apakah secara peribadinya Dr. Shukri sendiri melihat bahawa ini dapat dilakukan dengan mungkin agak selesa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana adanya permufakatan politik seperti apa yang Doktor sebut di awal tadi? Ya, kalau kita lihat ke arah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini, kita lihat bahawa kita tak boleh terlalu mengadakan komentar yang negatif terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kena fair lah, kena tak sama terhadap apa yang beliau lakukan. Apalah sangat yang boleh dilakukan apabila dia adalah orang yang ketiga. Datuk Seri Ismail Sabri ini orang ketiga yang mengambil alih kerajaan. Selepas ni 2018. Dan kita melihat bahawa komposisi yang dia ada pun bukanlah yang mutlak menyokong satu parti kalau daripada beliau iaitu Barisan Nasional dan UMNO. Tetapi beliau perlu mewujudkan satu personaliti yang damai, yang harmoni, yang membolehkan semua pihak berbincang dengan beliau dan akhirnya dapat memastikan kewujudan sebuah kerajaan yang boleh menyediakan penyampaian, delivery sistem yang baik kepada rakyat untuk berlangsung sehingga pilihan raya umum yang ke-15. Jadi ini adalah satu kejayaan sebenarnya Datuk Ismail Sabri, iaitu menyediakan satu personaliti yang tidak terlalu konfrontasi terhadap pelbagai pihak, tetapi beliau diterima
sebagai satu tokoh pendamai di kalangan Perikatan Nasional sendiri pun yang ada dalamnya Bersatu, ada dalamnya PAS dan juga beberapa parti daripada Sabah sebagai contohnya, dan juga Barisan Nasional itu sendiri pun memberikan sokongan kepada beliau sehingga kerajaan masih mampu bertahan sehingga hari ini. Bukan semua orang boleh bertindak sedemikian seperti mana Datuk Seri Ismail Sabri itu. Ya, kalau kita lihat bahawa kalau sekiranya kita ada pemimpin yang sifat kontroversi, ya, asyik dipersalahkan oleh pemimpin-pemimpin yang lain dan tidak boleh berkonsultasi dengan baik. Aspek utama, elemen utama kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini ialah mengenai diplomasi. Ya, diplomasi kepimpinan. Ya. Beliau mahir dalam aspek diplomasi ini. Jadi dalam konteks itu, sebab itu adanya MOU di kalangan bukan saja pemimpin kerajaan, presiden-presiden parti yang ada, beliau berstatus hanya naik presiden. Kita kena faham cara itu. Bila dia pergi mesyuarat UMNO pun bukan dia yang chair mesyuarat UMNO. Yang chair mesyuarat UMNO adalah Presiden UMNO. Ya, jadi adanya timbalan presiden dan beliau adalah di ranking yang ketiga. Jadi dalam konteks pentadbiran Barisan Nasional pun beliau bukan pengerusi Barisan Nasional. Tetapi pada masa yang sama, apa kejayaan yang dibuat ialah beliau mampu menyeragamkan permintaan oleh Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin dalam UMNO yang daripada pelbagai bahagian negeri, pelbagai sayap badan perhubungan dan juga pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang lain. Serta juga parti komponen seperti Perikatan Nasional yang menjadi komponen dalam kerajaan. Jadi macam mana beliau nak mengimbangi pengaruh beberapa Perdana Menteri yang masih ada dalam Dewan, seperti Dr. Mahathir, seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, seperti juga beberapa pemimpin seperti mana Ketua Pemangkas sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kalau adanya pemimpin yang bersifat kontroversi, tidak akan berjaya lah pewujudan sebuah kerajaan keluarga Malaysia seperti mana yang ada pada hari ini. Betul. Kalau kita lihat pada hari ini pun tidak ada wakil rakyat yang menarik diri daripada sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Walaupun baru-baru ini ada menteri kabinet yang bertukar parti dan sebagainya. Tetapi penyertaan mereka menyokong kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri itu kekal, menyebabkan parti kerajaan yang ada pada hari ini dapat bertahan walaupun dengan majoriti yang tipis. Ya. Jadi ini satu kejayaan sebenarnya. Bukan mudah seorang pemimpin nak menjadi Perdana Menteri pada ketika krisis sebenarnya. Ini seolah-olah satu krisis politik yang besar sebenarnya dalam sejarah politik negara. Jadi kita tak boleh nafi. Jadi saya fikir ketokohan dalam pemufakatan politik untuk keharmonian Malaysia ni di bawah Datuk Seri Ismail Sabri ini harus kita hakimi dengan saksama dan bersifat profesional. Okey. Baik, Dr. Syukri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi banyak lagi perkara-perkara yang ingin saya kongsikan sebentar saja lagi bersama dengan doktor, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa selepas ini. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayuh lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap.
Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan masih lagi kita bercakap tentang permuafakatan politik ke arah keharmonian negara. Dan kita masih lagi sembang-sembang bersama dengan Dr. Muhammad Shukri Shuib, iaitu pensyarah kanan Hal Ehwal Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa UUM. Sebenarnya kita juga berusaha sebenarnya untuk mendapat seorang lagi tetamu yang insyaAllah akan dapat kita hubungi nanti, iaitu Dr. Mazlan Ali yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Tapi kembali semula kepada Dr. Shukri. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah Dr. Shukri. Kita bercakap tentang permuafakatan politik, kita bercakap tentang bagaimana ahli-ahli politik dari parti-parti politik yang berbeza seharusnya lah boleh memberi satu sokongan yang kuat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini dalam usaha untuk memulihkan kehidupan rakyat terutamanya. Dan kita lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya telah melakukan apa yang terdaya sebenarnya dengan sokongan dan juga dokongan daripada ahli-ahli politik dari parti-parti politik yang berbeza. Tetapi yang menjadi persoalan yang mungkin mendapat pandangan daripada doktor juga dah. Kadang-kadang serangan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan datang daripada parti-parti politik yang berbeza, tetapi yang menyedihkan kadang-kadang serangan itu dilakukan oleh parti ahli-ahli daripada parti politik UMNO itu sendiri. Bagaimana doktor melihat situasi ini? Apa yang perlu disedari sebenarnya? Yalah, itu cabaran besar lah seorang pemimpin dalam parti. Ya. Dalam parti pun dia ada persaingan sendiri. Ya. Tetapi selagi mana tidak ada, kita lihat perpecahan yang memudaratkan parti, Ya. dia itu boleh dianggap sebagai suatu usaha untuk memberikan panduan ataupun kesegaran baru kepada kepimpinan Perdana Menteri. Ya. Apa yang utama ialah Perdana Menteri perlu beranggapan bahawa beliau mendapat kedudukan dan mandat sebagai Perdana Menteri itu datangnya daripada sokongan UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Ya. Itu angkubat utama yang perlu beliau pegang. Tanpa UMNO dan Barisan Nasional, agak mustahil untuk beliau mendapat kepercayaan dan sokongan sebagai Perdana Menteri. Sedangkan beliau sebagai naib presiden, masih ada lagi naib presiden yang lain, cuma ada dua naib presiden yang berstatus sebagai ahli parlimen, iaitu beliau dan juga Datuk Mahathir Khalid, Datuk daripada Kedah. Ya, kalau kita lihat dalam aspek ini, timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO iaitu Datuk Muhammad Hassan adalah ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak berkelayakan untuk menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Jadi pemilihan yang dibuat oleh parti terhadap Datuk Seri Ismail Sabri itu adalah satu penghormatan Presiden, timbalan Presiden, naib Presiden yang lain dan Majlis Tertinggi serta juga pemimpin UMNO itu sendiri ke atas kewibawaan dan ketokohan yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri. Ini harus kita ingatkan. Walaupun berlaku tidak keseragaman, contohnya mungkin ada beberapa pihak di dalam UMNO yang mungkin tidak senang dengan keputusan Perdana Menteri semasa memutuskan sesuatu keputusan. Ya, tetapi kita harus ingat bahawa apabila berada dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri, apa yang nak diimbangkan ialah bukan saja mengenai parti, tetapi mengenai gabungan parti yang membentuk kerajaan itu sendiri. Ya, kalau kita lihat dalam pembentukan kerajaan itu ada di dalamnya beberapa kelompok dan beberapa presiden-presiden parti yang lain selain daripada UMNO itu sendiri. Ya. Jadi nak imbangkan ini, saya ingat Datuk Seri Ismail Sabri berjaya menjadi hakim yang baik. Ya, menjadi Perdana Menteri ini ibarat menjadi seorang hakim dan juga ataupun dia menjadi seorang bapa yang nak memutuskan sesuatu keputusan itu dibuat. Dia tidak
tidak dilihat maknanya pihak yang lain, dan pada masa yang sama tidak pula dilihat terlalu favor atau terlalu cenderung kepada memberikan manja kepada satu pihak yang lain. Jadi kena ada keseimbangan, itu keseksama. Jadi dalam konteks ini penilaian menyeluruh ya pada aspek kepimpinan Datuk Seri Najib ini, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri ini, walaupun beliau tidak berjaya membuatkan semua orang gembira dalam satu pentadbiran, tetapi sekurang-kurangnya beliau berjaya mempertahankan kerajaan yang beliau pimpin. Ya, kita tak boleh dalam pentadbiran ni kita terlalu populis. Orang semua suka kat kita. Kita tak boleh buat begitu. Kadang-kadang kita terpaksa buat keputusan walaupun dilihat kejam. Tetapi keputusan itu baik untuk negara, baik untuk parti, baik untuk kerajaan yang ada pada hari ini. Dan tetapi kita tak boleh juga terlalu strict ataupun terlalu terlihat dominan sehingga kita tak boleh berbuka mata dan fikiran kita kepada pandangan pihak-pihak yang lain. Jadi ketegasan dan juga kelembutan itu perlu ada bersama-sama dalam pentadbiran, dan saya fikir Datuk Seri Ismail Sabri ini memainkan peranan sebagai bapa dalam keluarga Malaysia, sebagai seorang hakim yang berjaya membawa satu keluarga Malaysia ini ke arah kemufakatan dan keharmonian. Sebab itu perbankan sendiri pun saya fikir agak tidak dapat untuk mencabar legitimasi yang dipunyai oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu untuk menggugat kerajaan. Sedangkan kalau kita lihat, mungkin gugatan-gugatan itu boleh dilakukan dengan agak tenang oleh blok perbankan untuk menubuhkan kerajaan, tetapi mereka tidak mampu sehingga menyebabkan MOU dapat tercapai antara blok kerajaan dan juga blok perbankan. Tapi kalau kita nak jatakan bahawa UMNO menyerah Perdana Menteri, itu bersifat tidak wajar, kerana Perdana Menteri itu datang daripada UMNO dan Barisan Nasional dan kekal sampai hari ini. Ini pun kena ucap terima kasih kepada Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional itu sendiri, dan juga tokoh-tokoh ahli-ahli parlimen yang ada dalam UMNO dan Barisan Nasional yang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri walaupun beliau terpaksa membuat keputusan yang mungkin tidak disenangi oleh UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Okey, satu lagi isu ataupun pandangan ikhlas saya ingin dapatkan daripada Dr. Mat Shukri. Penerimaan rakyat terhadap kepimpinan Datuk Seri ataupun Perdana Menteri kita sekarang inilah, apakah doktor melihat bahawa sesungguhnya lah rakyat sudah mula memberikan perhatian yang cukup serius, rakyat sudah mula merasa lega, rakyat sudah mula merasa gembira sebenarnya dengan kepimpinan ataupun dengan pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini. Apakah populariti beliau itu sebenarnya berada kepada tahap yang agak menggembirakan semua pihak, terutamanya UMNO sendiri? Ialah ujian populariti dia akan berlaku pada ketika pilihan raya umum yang ke-15 nantilah. Kiranya Perdana Menteri menjadi poster boy dan diberikan mandat oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk menjadi poster boy dan juga menjadi pemimpin utama dalam pilihan raya. Dan pada masa yang sama adanya ikrar daripada pemimpin-pemimpin termasuk daripada presiden parti-parti ini untuk bersetuju beliau menjadi Perdana Menteri, maka beliau akan memimpin jentera parti ini untuk menyertai pilihan raya. Dan pada ketika itulah ujian sama ada keluarga Malaysia ini diterima secara baik oleh rakyat ataupun tidak. Dan itu dalam konteks pilihan raya lah maksudnya. Tetapi kalau kita lihat pada ketika hari ini, kita melihat rakyat melakukan tindakan yang provokatif, provokatif. Kita lihat bahawa usaha-usaha untuk membawa isu-isu ke peringkat jalanan contoh pun tidak nampak kejayaan. Jadi pesta jalanan, politik jalanan, demonstrasi dan sebagainya sudah tidak menjadi budaya masyarakat seperti mana sebelum Mei 2018 itu. Jadi ini kejayaan juga kepada keluarga Malaysia itu sendiri. Jadi dalam konteks apa yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri, contohnya kita lihat jihad membasmi inflasi sebagai contoh. Mungkin ada kesan-kesannya, dan kita melihat juga beberapa usaha yang dibuat seperti mana kita lihat dalam aspek penyeragaman bantuan, pemberian bantuan dan sebagainya. Jadi ini perlu diteruskan oleh pihak kerajaan, subsidi dan sebagainya perlu ditambah baik untuk memberikan satu rancangan yang positif kepada rakyat untuk memberikan
sokongan kepada keluarga Malaysia ini untuk diteruskan selepas PIU 15. Ya. Jadi PIU 15 itulah yang akan menjadi indikator utama kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau sekiranya Barisan Nasional mendapat kemenangan, maka membuktikan bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri itu mempunyai satu anjakan, dan juga dasar yang dibuat itu adalah merupakan dasar yang disenangi oleh rakyat. Begitu juga yang sebaliknya. Jadi kita mengharapkan supaya dalam konteks ini, parti-parti yang bersama dengan Perdana Menteri ini harus memberikan peneguhan bahawa menjelang pilihan raya yang akan berlaku nanti tidak akan ada perpecahan di dalam parti, tidak ada elemen sabotaj di kalangan pemimpin-pemimpin, dan apabila diputuskan suatu keputusan, terutamanya apabila berhadapan dengan pilihan raya yang memerlukan calon-calon dipilih secara profesional untuk ditawarkan kepada rakyat di setiap kawasan itu. Ini perlu diberikan penguraian dan diberikan satu penyelesaian yang baik di antara kehendak orang parti dan juga kerajaan yang dipimpin oleh Dr. Ismail Sabri ini, supaya kita lihat penyeragaman dan penyatuan itu sangat muhibah. Ya. Kalau muafakat sekarang ini, tapi bila pilihan raya, parti yang memimpin kerajaan itu bergolak, akhirnya ditolak oleh rakyat. Yang rugi ialah parti pemerintah yang ada pada hari ini. Jadi disebabkan itulah saya fikir konsultasi antara Perdana Menteri dan juga pengerusi Barisan Nasional yang beliau datangnya daripada UMNO itu harus digerakkan dengan baik dan tidak ada elemen-elemen provokatif dilakukan menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Okey, baik, kita akan berehat sekali lagi Dr. Mat Syukri, dan insya-Allah kembali nanti mungkin ada lagi persoalan-persoalan menarik yang akan kita kongsikan, yang akan kita bincangkan, dan sudah pastilah ini merupakan satu isu yang saya kira perlu sebenarnya kita war-warkan supaya semua pihak mungkin akan mendapat manfaat daripada apa yang diperkatakan oleh tetamu-tetamu kita ini. Baiklah, kita berehat sekali lagi, dan kembali nanti kita akan bersama lagi dengan Dr. Mat Syukri, dan mungkin juga insya-Allah kita akan dapat bersama dengan Dr. Mazlan Ali. Itu harapan kita sebenarnya. Kita lihat dulu. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang permuafakatan politik ke arah keharmonian negara, dan kita telah pun mendengar penjelasan yang begitu menarik sebenarnya daripada Dr. Muhammad Syukri Shuim sebentar tadi, dan kita juga bersyukur, alhamdulillah, kita juga sudah pun ada tetamu yang seorang lagi, iaitu Dr. Mazlan Ali yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Perdana Fakulti Teknologi dan Informatik Razak UTM. Assalamualaikum Dr. Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lambat sikit muncul di program kami kali ini. Ya. Okey, kita memilih topik yang saya kira cukup penting sebenarnya. Banyak sudah diulas oleh Dr. Muhammad Syukri, iaitu tentang permuafakatan politik ke arah keharmonian negara. Dari fahaman Dr. Mazlan sendirilah, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan permuafakatan politik itu, dan apakah ianya berlaku sebenarnya dalam senario politik semasa negara kita? Walaupun negara kita ini mengenalkan demokrasi dan banyak yang menyangkut demokrasi itu bermaksud mesti ada dua pihak, iaitu satu pihak yang memerintah, satu pihak yang mengawasi pihak pemerintah, dan setiap 5 tahun akan bertukar di antara parti-parti ini. Bagaimanapun dalam erti kata sebenar dalam demokrasi, semak dan imbang itu adalah satu syarat. Tetapi bukanlah bermaksud antara dua parti ini mereka mesti bermusuhan sama ada dalam konteks sebuah kerajaan ataupun sebuah pembangkang. Tetapi sebenarnya mereka boleh memainkan peranan di antara satu sama lain. Iaitu pembangkang boleh bekerjasama dengan kerajaan dalam bentuk barangkali MOU seperti yang telah dibuat oleh kerajaan dengan pembangkang pada hari ini. Tetapi pada masa yang sama pembangkang juga terus memainkan peranannya sebagai penyemak imbang kepada proses demokrasi di negara kita. Dalam erti politik muafakat itu bermaksud di antara kerajaan dan pembangkang mereka saling bekerjasama demi untuk negara
Dan pada masa yang sama, mereka boleh berbeza dalam beberapa perkara demi untuk mencapai kebaikan kepada rakyat dan negara. Tetapi pada masa yang sama, mereka mesti bertindak secara profesional. Sebuah kerajaan dan sebuah pembangkang yang bertanggungjawab, yang menjadi penyeimbang kepada institusi di Malaysia, di mana matlamat akhirnya kebaikan itu adalah untuk rakyat. Tapi apakah itu berlaku sebenarnya ketika ini di dalam senario politik kita? Kalau kita lihat akhir-akhir ini, terutama sejak tertubuhnya kerajaan di mana Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, saya fikir antara kerajaan dengan pembangkang, mereka telah bekerjasama dalam bentuk MOU yang telah mereka tanda tangan itu. Dan saya kira satu perkara yang sangat luar biasa berlaku sekarang di negara Malaysia ini, di mana beberapa reformasi di Parlimen telah berjaya dilaksanakan. Dan yang mutakhir baru ni adalah apabila rang undang-undang anti lompat, di mana rang undang-undang ini disegerakan oleh kerajaan dan dibawa oleh Perdana Menteri sendiri usulnya itu, menunjukkan bahawa antara kerajaan dan pembangkang telah mempunyai suatu persefahaman dalam konteks merepresentasikan negara kita. Maka saya fikir dibandingkan dengan dekat-dekat yang lalu, saya fikir mutakhir ini, keadaan politik di Malaysia ini agak luar biasa dan nampaknya ada persefahaman dan juga pemufakatan dalam konteks untuk kebaikan negara. Dan saya kira ada pembaharuan dan juga ada kemajuan, dan kita patut memberi kredit kepada kerajaan dan juga pembangkang kerana beberapa rang undang-undang telah berjaya dibawa ke Parlimen, dan kita difahamkan rang undang-undang anti lompat ini 209 ahli Parlimen telah menyokong rang undang-undang ini. Ini merupakan satu perkara yang pada saya adalah sangat baik keputusannya dewas ini. Okey, saya tertarik hati daripada apa yang disebut oleh Dr. Mazlan, dan memanglah kita harus memberi kredit kepada kerajaan dan juga kepada pembangkang. Saya nak dapat pandangan Dr. Mat Shukri. Ini kita bercakap tentang parti-parti politik yang melibatkan kerajaan dan juga pembangkang. Tetapi barangkali Dr. Mat Shukri, sesuatu yang penting jugalah Doktor, ya, kita juga nak tahu tentang apa yang harus juga difikirkan secara serius oleh ahli-ahli parti politik itu sendiri. Kerana kalau kita bercakap tentang permufakatan politik itu, ahli-ahli parti politik yang ada di negara kita juga harus memainkan peranan untuk mewujudkan satu semangat permufakatan yang betul-betul jitu, tak kiralah daripada mana parti pun yang kita sokong sebenarnya. Barangkali Dr. Mat Shukri boleh memberi komen. Ya, terima kasih Dr. Wi. Kita melihat bahawa dalam konteks ini, pemufakatan politik yang dibuat ini adalah bertunjang dan berteraskan oleh orang-orang politik sendiri. Kalau kita lihat keutamaan pemufakatan politik ini, berlakunya MOU dan sebagainya, dan juga berlakunya rang undang-undang lompat parti sehingga terpaksa menyebabkan kita mengubah perlembagaan itu sendiri, ada disebabkan oleh eksploitasi yang dimainkan oleh orang-orang politik, terutamanya ahli-ahli Dewan Rakyat. Ya, ini adalah merupakan cabaran yang besar terhadap kerajaan keluarga Malaysia yang ada pada hari ini, iaitu nak mengimbangi supaya aktiviti lompat parti itu tidak menjadi satu tradisi, terutamanya selepas PAU 15 yang akan datang nanti. Jadi perangai dan tindakan orang politik itu sendiri memberikan corak dan warna kepada Malaysia sebenarnya. Kalau kita lihat rakyat hanya pergi mengundi, memilih wakil rakyat mereka, dan kemudian apabila saja undian dibuat, kemenangan itu telah dinyatakan secara sah oleh SPR dalam pilihan raya, dan 222 kawasan itu telah letak mempunyai ahli legislatif di Dewan Rakyat itu sendiri secara sah, maka mereka itu mempunyai autoriti 100%, autoriti penuh ke atas kerusi yang mereka menangi. Jadi kalau mereka berubah parti 10 kali satu hari pun, maka rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, kerana kuasa rakyat adalah pada ketika pilihan raya umum berlangsung. Dan apabila rakyat pergi mengundi, memangkah di peta undi itu, maka selepas kemenangan, maka itu adalah hak mutlak wakil-wakil rakyat. Tetapi apabila kita melihat bahawa
kalau sekiranya satu-satu kawasan dapat wakil rakyat yang profesional, yang bersifat matang, yang berhemah, maka untunglah kawasan tersebut. Tapi kalau sekiranya wakil rakyat yang diundi itu dan menang itu adalah wakil rakyat yang tidak ambil peduli terhadap kepentingan rakyat dan tidak peduli mengenai kestabilan kerajaan, dan mereka ini pula bertindak secara tidak wajar di dalam Dewan Perundangan, mungkin tak hadir sesi Dewan, mungkin mendapatkan tugas untuk melihat kepentingan rakyat, berkelong untuk membantu rakyat di kawasan dan sebagainya, orang sebut tak turun padang dan sebagainya, maka rakyat terpaksa tunggu pilihan raya yang akan datang. Barulah mereka boleh membuat satu perhitungan semula, penghakiman semula, sama ada kalau wakil rakyat itu bertanding nak renew semula atau selesai mereka sebagai wakil rakyat ataupun tidak. Kan? Jadi ini yang berlaku polemik kita, sebab itu kita kena ada satu panduan, iaitu demokrasi profesional. Jadi bukan saja kita nak kena salahkan rakyat setiap masa, tetapi apabila berlaku kempen pilihan raya dan sebagainya, apa yang ditawarkan oleh parti-parti politik ini mungkin bersifat satu penipuan kepada rakyat. Yang mana rakyat tak boleh saman pula parti-parti yang membuat manifesto ni. Kan? Ada pula andaian manifesto bukan kitab suci dan sebagainya, tetapi tindakan tak boleh dibuat apabila jadi kerajaan. Manifesto yang disebut dalam pilihan raya itu tak dijadikan panduan, tak dapat dizahirkan, tak dijadikan sebagai dasar utama kepada kerajaan yang dibentuk. Kan? Jadi kekecewaan itu berlaku. Jadi dalam konteks ini, apa yang sedang berlaku sekarang ini ialah orang politik yang boleh menubuhkan kerajaan, dan orang politik juga yang boleh menjatuhkan sebuah kerajaan. Jadi 222 orang ahli Dewan Legislatif ini mempunyai kuasa mutlak yang tidak boleh diimbangi dengan lain-lain kuasa. Sebab itu saya fikir bila keluarga Malaysia ini ke arah pemufakatan yang lebih matang dan lebih demokratik, maka wujud satu keperluan kepada kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini untuk mengadakan akta IC lompat kaki. Bayangkan kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga Barisan Nasional serta sokongan Perikatan Nasional dan juga CPS pada hari ini tak capai pun 2/3 sebagai blok kerajaan, tetapi mereka berjaya mengadakan beberapa tindakan terhadap perlembagaan yang menuntut sokongan 2/3 daripada anggota legislatif. Jadi ini satu sifat yang agak dapat diterima oleh pembangkang pun, bahawa kerajaan yang ada pada hari ini menyuarakan satu pandangan yang baik. Jadi ini kita kena lihat dari sudut yang positif, yang tak sama, bahawa kerajaan keluarga Malaysia yang ada pada hari ini berjaya membawa satu elemen pemufakatan politik yang jelas di kalangan pemimpin dan juga membawa kepada keharmonian negara itu sendiri. Okey, saya juga nak dapat pandangan Dr. Mazlan tentang apa yang saya bangkitkan tadi. Sebenarnya Dr. Mazlan, ya, kita terima apa yang sedang berlaku ketika ini dengan dada yang terbuka sebenarnya, dan kita harus mengucapkan tahniah kepada semua parti-parti politik yang ada di negara kita ini, kerana mereka juga sebagai parti politik yang bertanggungjawab ingin melihat bahawa negara kita akan terus berada dalam keadaan aman dan tenteram, dan mereka juga ingin melihat bahawa masalah yang dihadapi oleh rakyat ketika ini dapat diselesaikan dengan pelbagai bentuk bantuan, transformasi dan sebagainya. Tetapi kepada ahli-ahli parti jugalah, seperti apa yang saya sebut, Dr. Mazlan, apa yang harus juga mereka lihat dan sedar supaya pemufakatan politik itu mungkin dapat diwujudkan, dikekalkan apabila keadaan memerlukan. Jadi apakah yang harus ada dalam diri ahli-ahli parti politik, tak kiralah parti politik mana sekalipun, Dr. Mazlan? Ya, Abang Syakrawi, saya berpendapat pada masa ini kita tidak harus mengamalkan politik hitam putih. Politik hitam putih ini bermaksud parti bersaing dalam pilihan raya, dan apabila sesebuah parti itu menjadi kerajaan, menang majoriti, maka pembangkang akan berusaha sebelum 5 tahun mereka telah melakukan pelbagai percubaan untuk menjatuhkan kerajaan itu. Sepatutnya mereka menjadi pembangkang yang efektif, dan pada masa yang sama boleh mengamalkan satu budaya politik seperti yang diamalkan di negara maju. Misalnya pembangkang menjadi sebuah kerajaan bayangan kepada kerajaan yang sedang merintah. Jadi
ahli-ahli parti pembangkang, penyokong-penyokong mereka dan juga pemimpin mereka mestilah faham bahawa sebagai pembangkang mereka menjadi penyemak imbang kepada pemerintahan supaya pemerintah tidak melakukan kesalahan. Dan pada masa yang sama kerajaan pula tidak akan berusaha untuk memfokuskan, melumpuhkan pembangkang ini. Sebagai kerajaan mereka menggunakan segala sumber yang ada itu untuk melemahkan lagi pembangkang. Kalau dulu-dulu kita dengar dalam politik ada pandangan menyatakan kita mahu sifar pembangkang. Ini sebenarnya adalah kata-kata yang berpunca datang daripada politik hitam putih. Politik yang seharusnya kita amalkan pada hari ini adalah politik yang terbuka di mana ahli pemimpin parti kerajaan mesti berperanang sebagai sebuah kerajaan. Dan pada masa yang sama mereka mestilah memberikan hak kepada parti-parti pembangkang yang sewajarnya menurut undang-undang demokrasi, berlandaskan kepada semangat demokrasi, tidak menyekat peruntukan kepada pembangkang misalnya, dan pada masa yang sama pembangkang membangkang kerajaan dalam konteks yang betul, bukan membangkang dalam semua perkara walaupun perkara yang kerajaan buat itu baik, mereka juga turut membangkang. Itu juga tidak begitu baik. Maka dalam konteks ini saya lihat kerajaan yang ada sekarang ini, kita jarang dah kita dengar kata-kata kerajaan gagal, kerajaan dan sebagainya itu sudah tidak ada. Ini bermaksud bahawa pada hari ini rakyat melihat apabila ada muafakat antara kerajaan dengan pembangkang, negara kita sekarang stabil dari segi politiknya, dan seharusnya kerajaan menjadikan peluang kestabilan ini. Mereka tidak diganggu di parlimen seperti mana gangguan yang berlaku beberapa tahun sebelum itu, dan mereka fokus untuk membantu dan juga memulihkan negara ini supaya rakyat yang baru berdepan dengan krisis-krisis yang begitu panjang sebelum ini dapat dikembalikan semula rakyat kehidupan normal. Dan saya terkejut ya Abang Syakrawi baru-baru ini dalam beberapa hari lepas Menteri Datuk Seri Wan Junaidi menyatakan bahawa ada satu rang undang-undang sekarang ini di mana nak diberi mandat kepada rakyat, kepada pengundi untuk kembali memberi markah, untuk membuat pengundian kembali kepada ahli parlimen yang dianggap tidak cemerlang. Pada saya, kita tidak harapkan ini, tetapi nampaknya rang undang-undang ini bersungguh-sungguh diadakan ini untuk memastikan wakil rakyat itu menjadi seorang yang berdisiplin dan melaksanakan tanggungjawab kerana mereka dibayar cukai, dibayar wang daripada cukai rakyat, dan mereka mesti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Maka pada saya tidak menjangkakan bahawa ada satu rang undang-undang yang pada saya nampaknya kesungguhan sudah wujud kerana adanya reformasi dalam parlimen ini, supaya wakil rakyat dapat memberikan khidmat yang sebaik. Malah mereka yang tidak dianggap cemerlang ini mungkin akan tergugat kedudukannya sekiranya mereka tidak mencapai tahap seperti yang diharapkan oleh rakyat yang memberi mandat kepada mereka. Okey, masa semakin suntuk sebenarnya. Jadi mungkin di penghujung ini saya juga nak dapat pandangan Dr. Mat Sukri juga dalam isu yang sedang kita bincangkan ini. Mungkin menariklah bila kita bercakap tentang permuafakatan politik ini, dan mungkin juga antara faktor yang menyebabkan kadang-kadang sukarnya untuk mewujudkan satu permuafakatan politik yang jitu, yang betul-betul boleh memberi manfaat kepada rakyat, ialah kerana terlalu banyak kita main isu-isu politik yang tidak pernah berhenti sebenarnya, walaupun selepas pilihan raya umum, lepas pilihan raya negeri dan sebagainya. Apakah ini juga antara perkara yang perlu diberi perhatian yang serius, Dr. Mat Sukri, oleh rakyat Malaysia keseluruhannya, ahli-ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin politik? Ialah tugas orang politik kan, Datuk Zakawi, ialah mewujudkan politik indah. Mereka memang kerja mereka begitu. Kalau tidak, dia tak jadi orang politik lah. Dia mungkin jadi prof macam Dr. Mazlan atau orang lain. Mungkin dah jadi petawah dan sebagainya. Tapi ada orang politik masuk politik ada untuk kaya, untuk pangkat darjat, untuk dapat jadi Perdana Menteri, dapat jadi Datuk, Santri dan sebagainya. Yang tu terpulang pada diri masing-masing lah. Kita tak boleh kawal orang politik ni satu persatu. Tapi niat mereka itu dalam Islam ni
niat, apa-apa pun ialah niat baik itu. Ke arah mana yang orang politik tu nak bawa. Kalau politiking yang baik untuk rakyat, jadi membela nasib rakyat di kawasan mereka, memastikan bahawa adanya elemen profesionalism dalam perkhidmatan kepada rakyat, ya, memberikan idea-idea yang benar, sama ada pembangkang ataupun kerajaan kepada pihak yang patutnya membantu ketua-ketua agensi seperti di PDP, sebagai contohnya di pejabat daerah, seperti mana kita lihat di berbagai agensi yang perlukan sebenarnya dokongan daripada ahli-ahli politik tadi. Jadi ini politiking yang positif. Kalau kita amalkan politiking yang negatif, maka rosaklah petak data, ya. Jadi kita lihat dalam konteks itu, betul katakan baik buruk sebuah parlimen itu bergantung pada darjah politiking yang dimainkan oleh ahli-ahli dewan. Ahli-ahli dewan ni datang daripada rakyat juga. Ya, mereka ini daripada pelbagai latar belakang. sudut. Jadi daripada latar belakang itu ada lawyer, ada doktor, ada putera, ada pesawak, ada peladang, ya, ada usahawan dan sebagainya. Bila mereka ini menceburi politik dan mereka dipilih oleh parti mereka untuk jadi representatif ataupun calon dalam pilihan raya dan mereka menang, maka mereka ini perlu membawa sifat profesionalisme mereka, pengamatan mereka sebelum jadi wakil rakyat itu, sebelum jadi menteri, pengamatan mereka itu, bagaimana mereka menjadi rakyat sebelum menjadi orang politik. Ini yang perlu kita faham, ia latar belakang perjuangan itu. Jadi berbalik kepada soal politik ni mestilah menjurus ke arah perjuangan yang positif untuk membantu rakyat, membela rakyat dan melihat kehidupan rakyat yang sebenarnya, supaya suara mereka di dalam Dewan Rakyat itu dapat menjadi nilai dan impak yang tinggi dalam proses pembuatan dasar oleh kerajaan. Yang paling saya tekankan ialah dalam pembuatan dasar, sebab nak memandu kerajaan itu. Memandu kerajaan ni, Dewan Rakyat boleh memutuskan sesuatu keputusan untuk bagaimana kerajaan itu dapat digerakkan ke arah, kalau nak bantu rakyat dengan lebih progresif, dengan lebih baik, maka dasar itu perlulah sangat baik. Ya. Jadi dalam konteks itulah dalam natijah daripada Mei 2018. Mei 2018 itu janganlah kita jadikan lagi sebagai suatu perkara yang boleh kita ulang pada PIU yang akan datang. Saya fikir enough lah, cukup lah. Kita perlu kerajaan yang stabil, perlu kerajaan yang kuat, ya, perlukan keluarga Malaysia yang lebih bersifat progresif kepada masa depan. Kalau kita asyik melihat kepada politik, contohnya politik tawar-menawar, politik janji, manifesto janji tapi tak boleh dilaksana, maka dia akan membawa penderitaan kepada negara dalam jangka masa yang panjang. Kesian kepada penjawat awam, kesian kepada rakyat, kesian kepada petani, kesian kepada usahawan, ya, dan juga orang-orang muda yang sedang mencari kehidupan mereka dalam sektor pekerjaan dan sebagainya. Jadi kelestarian Dewan Rakyat itu sebenarnya sangat penting kepada kita untuk kita fahami sebagai satu jambatan kepada Malaysia ini, sama ada nak pergi ke arah yang negatif atau arah positif. Sebab tu bila kita mati pun mereka sebut jambatan Siratul Mustaqim tu, kalau jatuh dan masuk neraka, kalau terus boleh pergi syurga. Kan? Tapi kita dalam politik ni, kita harus beringat dalam dunia ni, kita nak ke arah kebaikan. Kalau nak ke arah kebaikan dan sebagainya, kita tak boleh terima unsur-unsur yang janji-janji yang negatif sebagai contohnya, dan juga impian yang keterlaluan yang boleh merosakkan pemikiran rakyat yang akhirnya mewujudkan ketidakstabilan kepada negara. Jadi saya fikir orang politik harus berotorisasi dengan baik, membawa impak positif kepada rakyat, dan saya yakin pemufakatan politik yang ada pada hari ini, keharmonian politik yang ada pada hari ini akan membawa Malaysia yang lebih baik menjelang PRU yang akan datang, dan selepas itu kita akan dapat sebuah kerajaan yang lebih stabil berbanding yang ada pada hari ini. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Syukri Shuib. Setinggi-tinggi terima kasih juga kepada Dr. Mazlan Ali. Jadi janji Dr. Mazlan kepada kami lain kali datang lebih awal lagi. Banyak yang ingin kita kongsikan bersama dengan Dr. Mazlan, tapi tak apa, mungkin kita banyak lagi program-program yang berkaitan dengan isu seperti ini yang akan kami kebawakan dari masa ke semasa kepada anda di ruang bicara ini. Dan apapun kita mengharapkan daripada apa yang disebut oleh Dr. Mat Syukri dan juga komen daripada Dr. Mazlan Ali, mungkin sedikit sebanyak akan memberikan kita kesedaran bahawa ya, kita boleh bebas berpolitik, tetapi jangan kita lupa bahawa biarlah kita berpakat dalam politik
politik, kerana yang penting kita ingin mewujudkan keharmonian negara. Itu matlamat yang lebih penting sebenarnya, walaupun di mana kita berada. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.